إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى صحابته غر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan usia dan kelapangan kepada kita bersama. Usia dari segi jumlahnya, kelapangan dari sudut waktu itu, waktu yang diberikan kepada kita itu boleh untuk kita gunakan. Dan tidak semua orang pada hari ini diberikan kelebihan atas apa yang kita dapat pada hari ini, kelebihan ataupun kita diberikan kelapangan waktu dan juga diberikan usia sehingga ke malam ini. Ja'alanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kita bersama di kalangan mereka yang mendengar perkataan mengikut yang terbaik daripadanya insya-Allah. Hadirin mukminin rahimakumullah, malam ini kita nak berbicara berkaitan dengan Al-Quran dan Ramadan ataupun Ramadan dan Al-Quran. Mana dulu pun tak apa. Kita nak berbicara berkaitan dengan Ramadan dan Al-Quranul Karim ataupun Al-Quran dan Ramadan. Hadirin mukminin rahimakumullah, saya nak mulakan, saya bahagikan kepada tiga bahagian. Mula-mula saya nak bawa tuan-tuan untuk sama-sama kita melihat apa kata Al-Quran berkaitan Al-Quran. Apa Al-Quran sebut tentang Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah yang dipenuhi dengan mukjizat. Apa yang dia sebut berkaitan dengan Al-Quranul Karim? Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat keadaan salafun salih, para pendahulu kita yang salih di kalangan umat yang terbaik di kalangan umat ini, iaitulah yang berada dalam kurun-kurun yang awal. Apa keadaan mereka dengan Al-Quranul Karim, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan yang ketiganya, saya nak ajak tuan-tuan untuk meneliti beberapa pesan-pesan Al-Quranul Karim yang sudah tentu kita boleh ambil apabila kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Saya mulakan yang pertama, bahagian yang pertama. Al-Quran berbicara berkaitan dengan Al-Quran. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hujungnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu kita tak bicara pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Ramadan mulia kerana Al-Quran. Al-Quran diberikan kemuliaan khusus kerana dia diturunkan dalam bulan yang barakah. Dua-dua benda ini, bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang barakah, dan Al-Quranul Karim disebut sebagai kitab yang barakah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quranul Karim adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan barakah, keberkatan. Apa makna keberkatan? Disebut oleh para ulama kita, al-barakatu az-ziyadatu wan-nama. Yang dimaksudkan dengan keberkatan itu ialah penambahan dan dalam masa yang sama penyuburan. Keberkatan dengan makna berlaku penambahan, dia ada tambah nilai, dan keberkatan dengan makna an-nama, dia juga akan menyuburkan.
Kedua-duanya ada dalam bulan Ramadan dan ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran disebut sebagai kitab yang barakah. Kitabun anzalnahu, kitab yang kami turunkannya kepada kamu wahai Muhammad, mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkatan. Bulan Ramadan disebut sebagai syahrun azim, syahrun barakah. Di bulan Ramadan adalah bulan yang disebut sebagai bulan yang ada keberkatan kepadanya. Sampai disebut dalam hadis Nabi akan dimudha'af, akan dilipat gandakan kebajikan hasil daripada amalan dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Okay, kita mula dengan sebut ayat 185. Allah Ta'ala mulakan dengan menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, menggabungkan dua keberkatan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, yang disebut syahrun azim, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang pada setiap malamnya ada manusia yang akan dibebaskan daripada api neraka, bulan yang disebut dalam bulan itu terdapat satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Gabung dengan apa? Unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya dalam bulan Ramadan itu Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu Allah Ta'ala sendiri sifatkannya sebagai kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkatan. Itu bahagian yang pertama. Al-Quran berbicara berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran menyebut dia dikembarkan dengan keberkatan Ramadan Al-Mubarak. 5 hari lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Apa yang sering ada dalam pemikiran kita, dalam otak kita, Ramadan adalah bulan puasa. Lepas bulan puasa akan diiringi dengan raya. Jarang orang akan menyebut kata bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut 3 benda dalam celah-celah ayat 183, 184, 185. Surah Al-Baqarah itu Allah Ta'ala sebut tentang kewajipan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan doa. Bulan Ramadan adalah bulan untuk diperbanyakkan doa. Dan Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran ini ada kedudukan yang tersendiri dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Gabung doa. Bulan Ramadan Al-Mubarak dengan kitab Al-Mubarakah, kitab yang penuh dengan keberkatan. Nama kitab itu adalah Al-Quranul Karim. 185 Allah Ta'ala juga menyebut ada 3 benda. Kenapa Al-Quran ini diturunkan? 3 benda dalam ayat 185. Hudal linnas, dia sebagai petunjuk untuk manusia. Allah Ta'ala sebut ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada perkara yang diperlukan oleh manusia yang Allah Ta'ala tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Yakni Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala juga menyebut kitabun fihi zikrikum. Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang membicarakan tentang kamu. Al-Quran sebut betul-betul tentang kita semua. Kalau kita betul-betul teliti Al-Quranul Karim, kita akan dapati sifat-sifat manusia itu kita tak boleh tolak. Memang itu adalah kita. Tuan-tuan, contoh Allah Ta'ala kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Yang kata nama manusia ni, dia tak kira dia siapa, dia tak kira dia orang mana, dia tak kira dia warna kulit apa, dia tak kira dia pangkat apa, dia tak kira dia golongan mana. Manusia ini halu'a. Manusia ini keluh kesah. Macam mana? Al-Quran kata iza massahul khairu manu'a wa iza massahu syarru jazu'a. Manusia ni apabila dia ditimpa dengan kebaikan, dia dapat kebaikan yang cukup banyak, maka pada ketika itu manu'a, dia akan jadi orang yang kedekut. Wa iza massahul khairu wa iza massahu syarru jazu'a. Iza massahu syarru jazu'a, apabila dia ditimpa dengan dia dapat keburukan, dia ditimpa dengan keburukan, maka pada ketika itu dia marah, dia keluh kesah, dia merasa putih harap dan sebagainya. Manusia. Wa iza massahul khairu manu'a. Apabila dia dapat kebaikan, maka pada ketika itu manu'a, dia menahan diri, dia jadi kedekut, dia tak mau share, dia tak mau kongsi dengan orang lain. Itu manusia. Kita baca ayat itu, tuan-tuan, betul-betul Allah Ta'ala sebut tentang kita. Fihi zikrikum. Dia menyebut tentang diri kita masing-masing. Hudal linnas. Al-Quran sebab itu dia kata, dia berbicara berkaitan dengan kita. Dan bila kita baca Al-Quranul Karim, kita tadabbur Al-Quranul Karim, kita mempelajari Al-Quranul Karim, Al-Quran sedang memberi hidayah kepada siapa? Linnas, kepada manusia.
Tuan-tuan buka dalam suratul Insan. Suratul Insan dalam juzuk yang ke-28, juzuk yang ke-29. Allah Ta'ala sebut betul-betul berkaitan dengan manusia. Tuan-tuan baca setiap ayat itu, tuan-tuan akan mengaku fihi zikrikum, dia sedang berbicara berkaitan dengan kita. Hal ata 'alal insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'un madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Semua cerita itu berkaitan dengan kita. Bukankah telah datang kepada kamu satu masa, pada waktu itu kamu ini lam yakun syai'an madhkura, kamu ni tak boleh disebut, nama pun tak ada. Orang tak boleh sebut sama apa nama kamu, orang tak tahu pun kamu siapa. Satu ketika dahulu manusia, bila kita baca suratul Insan, kita akan membaca tentang diri kita. Al-Quran kata, pasal apa Quran diturunkan? Hudal linnas, untuk memberi hidayah kepada manusia. Dan hidayah kepada manusia itu yang kita sebut tadi, memang kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran sedang bercakap tentang kita. Fihi zikrikum, Al-Quran sedang menyebut tentang kamu, tentang sifat kita, tentang perangai kita, tentang bentuk kita macam mana dan sebagainya. Itu adalah kita. Dan tak ada siapa pun boleh mengaku kata dia buat kita, ataupun dia melakukan, dia mencipta sikap kita dan lain sebagainya. Dalam suratul Insan itu sebagai contoh. Balik kepada ayat 185. Yang pertama, hudal linnas, untuk memberi hidayah kepada manusia. Dua, wabayyinatim minal huda. Al-Quran ini dia akan menjelaskan, menjadi penjelasan kepada petunjuk yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala tak biarkan kita begitu saja. Allah Ta'ala tak ciptakan kita lalu dibiarkan begitu saja. Tidak. Dia datangkan petunjuk. Tak cukup dengan petunjuk yang namanya Al-Quranul Karim. Dalam petunjuk itu pula dijelaskan, diberikan penjelasan. Wabayyinatim minal huda. Dan dia menjadi penjelasan kepada hidayah. Salah satu daripada hidayah, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Nurul Ihsan, salah satu daripada hidayah yang dipanggil dengan hidayah wijdanut tabi'i. Hidayah tabi'i, secara tabi'i, dia petunjuk secara tabi'i. Manusia selalunya tuan-tuan, manusia insan, dia suka kepada kebaikan, dia suka kepada kedamaian, dia tak mau kepada peperangan, dia suka kepada ketenangan dan sebagainya. Itu manusia. Hidayah, petunjuk secara tabi'i ada kepada semua manusia. Lalu Al-Quran menjelaskan bayyinatin minal huda. Ada ketikanya kamu perlu untuk berperang, tapi dengan syarat-syaratnya. Bayyinat, dia memberikan penjelasan kepada petunjuk yang telah sedia ada kepada kita. Wa bayyinatin minal huda. Dan yang ketiganya, Al-Quranul Karim, ayat 185 surah Al-Baqarah, wal furqan. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan dengan tujuan untuk membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Yang benar dengan yang salah. Bicara Al-Quran tentang Al-Quran, dia sebut dia dikembarkan dengan Ramadan. Tiada keberkatan Ramadan melainkan kerana ada padanya keberkatan Al-Quranul Karim. Tiada keberkatan Al-Quranul Karim melainkan kerana dia dipilih untuk turun dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, saling lengkap melengkapi antara kedua-dua keberkatan ini. Sebab itu bulan ini bulan yang besar. Bulan yang akan datang ini Nabi gunakan kalimahnya syahrun azim, sebagai bulan yang cukup besar, bulan yang cukup hebat, kerana dia menggabungkan di antara dua perkara yang barakah. Ramadan itu sendiri barakah, keberkatan Ramadan ditambah nilai dengan Al-Quranul Karim, dipilih untuk bermula turun di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tujuan apa Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim? Allah Ta'ala sebut kerana tiga perkara. Kerana tiga perkara. Yang pertama, untuk memberi hidayah kepada manusia. Yang kedua, penjelasan kepada hidayah. Yang ketiga, wal furqan. Al-Quranul Karim menjadi pembeza di antara yang benar ataupun yang al-furqan, membezakan di antara yang benar ataupun yang salah. Tuan-tuan, itu yang pertama. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Yang kedua, suratul Kahfi. Ayat berapa, Cik Imam? Ayat berapa sini? Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal
wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Suratul Kahfi. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quranul Karim, kami telah bentangkan kepada manusia dalam Al-Quran ini daripada macam-macam jenis contoh. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi manusia ini, kebanyakan mereka itu, mereka banyak sangat berdebat. Mereka banyak sangat bertengkar. Ayat Allah tak jumpa. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Allah Ta'ala kata kami bentangkan dalam Al-Quranul Karim ini untuk manusia dengan macam-macam contoh. Tujuannya sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Muyassar, disebut walaqad waddahna wa nawwa'na fi hadzal Qur'ani lin-nasi anwa'an katsirah minal amsal. Kami telah jelaskan kepada manusia, kami telah bentangkan kepada manusia dalam Al-Quran ini macam-macam jenis contoh. Tujuan kami turunkan contoh ini untuk mereka mengambil izzah, mengambil peringatan, untuk mereka beriman dengan Al-Quranul Karim. Tapi malangnya Al-Quran kata wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi malangnya kebanyakan manusia ni depa banyak sangat songeh. Depa banyak sangat bertegak, depa banyak sangat berdebat. Tuan-tuan, antara benda yang ada dalam Al-Quran adalah cerita tentang perumpamaan, masal. Tuan-tuan buka, mungkin tak baca lagi. Mungkin kita tak baca lagi, tak mula baca lagi, tidak menjadikan dia sebagai rutin harian lagi. Nak tunggu masuk Ramadan mungkin baru kita nak mula baca. Ala kulli hal tak apa. Kalau kita mula baca bila pun, dalam Al-Baqarah awal lagi Allah Ta'ala sebut mathaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Allah Ta'ala buat perumpamaan macam mana agama ini datang, macam orang duk cari cahaya dan sebagainya. Perumpamaan. Mathaluhum kamasalil kalb. Allah Ta'ala buat perumpamaan orang yang hanya mencari kebenaran, orang yang hanya mencari keuntungan daripada agama di kalangan ahli ilmi, di kalangan ahli-ahli ilmu. Mereka itu Allah Ta'ala buat perumpamaan, umpama mereka itu seumpama anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Sama ada kamu bagi makanan pun dia menjeler, ataupun kamu tarik makanan pun dia menjeler. Allah Ta'ala bagi perumpamaan orang yang ada kitab yang banyak, yang ada ilmu yang banyak, tetapi mereka tidak beramal dengan ilmunya, seperti mana kaldai. Mathaluhum kamathalil himar. Perumpamaan mereka seumpama dengan himar, seumpama dengan kaldai. Allah Ta'ala buat perumpamaan dalam Al-Quranul Karim nak bagi cerita kepada kita ini. Allah Ta'ala buat perumpamaan berkaitan dengan kenikmatan syurga. Macam mana yang sebahagiannya digambarkan kenikmatan syurga itu tajri min tahtihal anhar, dia akan mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, dan mereka itu akan diberi minum daripada susu-susu yang segar dan sebagainya. Allah Ta'ala buat perumpamaan dalam Al-Quranul Karim cukup banyak perumpamaan itu, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Allah Ta'ala buat perumpamaan sebagai contoh. Mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang nafkah pada jalan Allah, orang yang memberikan nafkah pada jalan Allah, seumpama satu pokok yang asalnya daripada satu benih yang ditanam, kemudian dia keluar daripada benih itu berpuluh cabang, daripada berpuluh cabang itu keluar beratus-ratus buah-buahan dan sebagainya. Allah Ta'ala buat perumpamaan. Dalam tafsir Al-Muyassar dia sebut tujuan apa Allah Ta'ala buat perumpamaan ini? Supaya mereka mengambil izzah, mereka mengambil peringatan, supaya mereka beriman, supaya menambahkan keimanan kepada mereka. Tetapi masalah manusia ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Hak jenis nama manusia ni, dia cukup banyak tanya, dia cukup banyak songeh. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah sebagai contoh. Awal-awal lagi Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel. Apa masalah Bani Israel? Masalah Bani Israel dia banyak tanya. Masalah Bani Israel dia banyak tanya. Allah Ta'ala kata izbahu baqarah, sembelihlah lembu. Dia tanya ma launuha, warna dia macam mana, dia macam mana fungsi dia, dia pernah tenggala benang ataupun tidak, dia macam mana. Akhirnya Allah Ta'ala sebut faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Kamu pergi cari sejenis lembu ataupun seekor lembu, faqi'ul launuha,
dia punya warna dia keemas-emasan, tasurrun nadhirin, dan bila kamu tengok kepada lembu tersebut menyebabkan kamu seronok kepada lembu tersebut. Lembu mana yang ada macam ni? Allah Ta'ala sebut, jangan banyak bertanya, jangan aksara syai'in jadala, jangan banyak jadal, jangan banyak bertanya-tanya, jangan banyak bertengkar. Allah Ta'ala turun semua ni untuk kamu beriman. Tetapi wa kanal insanu aksara syai'in jadala, kebanyakan manusia menjadikan agama itu sebagai bahan pertengkaran mereka. Agama, tuan-tuan, agama satu perkara yang paling seronok untuk dibahaskan. Paling seronok untuk dibahaskan. Dan agama adalah perkara yang paling laku untuk dijualkan. Paling laku untuk dijual. Tuan-tuan, baru keluar 2-3 hari lepas kan, Muslim friendly kasut, apa nama, selipar. Saya 45 tahun, rupanya aku pakai satu selipar yang tidak mesra Muslim. Guna kalimah tu. Kita tengok macam kasut RM7.9 batal ya. Tapi dia kata ini Muslim friendly. Agama letak atas nama agama, orang pakai serbu, orang pakai celapak api dan sebagainya. Satu ketika, tuan-tuan, ada satu ayat. Nama ayat tu ayat 114. Ayat 114. 3-4 tahun lepas saya jumpa di Bandar Country Home, di satu kedai. Saya masuk ayat 77 telaga Nabi. Tuan-tuan, celaru sungguh. 77 telaga Nabi. Dia pergi cari tang mana, tak tahu. Harga dia tak mahal mana, RM40 je. Besar, botol besar sikit pada ni. Botol 500 ml. Pasal apa? Ada perkataan Nabi. 77 telaga Nabi. Dia pergi cari Nabi mana, wallahu a'lam. Telaga Nabi. Agama. Dan agama ini kadang-kadang orang, dia antara tajuk dan perkara yang seronok untuk dibahaskan. Dan sebahagian daripada makna doa Nabi. Nabi ajak kepada kita satu doa. Nabi ajak kepada kita untuk kita minta, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Doa tu panjang. Salah satu daripada perkara yang Nabi minta kepada Allah Azza wa Jalla, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kamu jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Apa dia musibah dalam urusan agama? Satu, agama diperdagangkan. Dua, agama itu dijadikan sebagai bahan jadal, bahan pertengkaran. Bahan pertengkaran. Dan lahirlah dakwaan-dakwaan yang bermacam-macam di atas nama agama. Allah Ta'ala kata, bicara Al-Quran tentang Al-Quran, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Kami telah turunkan dalam Al-Quranul Karim ini macam-macam jenis perumpamaan untuk mereka mengambil izzah, mengambil peringatan, untuk mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada tuntutan Al-Quranul Karim. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu masalah kita, tuan-tuan, manusia, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang kata nama manusia ni, dia banyak bertengkar, termasuklah dalam urusan yang dia tak perlu untuk dipertengkarkan. Tuan-tuan, bertengkar, bergaduh, berbahas, kadang-kadang dia menjadi sebab untuk kita tertimpa dan terjatuh ke dalam musibah. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam suratul Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30, suratul Furqan. Allah Ta'ala menyebut, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan telah berkatalah oleh ar-rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku telah mengambil Al-Quran ini sebagai perkara yang ditinggalkan. Dalam tafsir Al-Muyassar dia sebut apa? Makna ditinggalkan Al-Quranul Karim adalah tarku tadabburih wal amalu bih wa tablighrih. Dia kata yang dimaksudkan dengan meninggalkan Al-Quranul Karim adalah dengan meninggalkan tadabbur. Al-Quranul Karim bukan sebagai kata aspirasi dalam hidup dia, ni bukan Al-Quranul Karim. Ini termasuk dalam makna orang yang mahjura. Kata hikmah dalam hidupnya itu bukan Al-Quranul Karim. Seorang mukmin, dia akan menjadi Al-Quranul Karim itu sebagai bahan tadabbur dia dan pegangan dalam hidupnya.
nak membentuk pandang sarwa dia, nak membentuk cara tindakan dia, dia mai daripada mana? Dia mai daripada Al-Quranul Karim. Tapi orang yang tinggal tadabbur Al-Quran, orang yang pergi cari daripada hikmah-hikmah orang lain, dia pergi cari daripada falsafah-falsafah, pemikiran-pemikiran orang lain, daripada tokoh-tokoh yang dia rasa hebat, dia termasuk dalam kelompok yang mahjur, yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Boleh tak kita mengambil manfaat daripada orang lain? Boleh. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Perkara hikmah ini adalah perkara yang jatuh, yang tertanggal daripada orang-orang yang beriman. Di mana dia bertemu, dia boleh ambil hikmah tersebut. Tetapi yang lebih hebatnya, hikmah yang sebenarnya itu ada dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut antara tugas pada Nabi ini apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini tugas seorang Nabi. Tugas seorang Nabi ini adalah mengajar kepada mereka itu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Hikmah ni, tuan-tuan, perkara yang memberi aspirasi kepada kita, perkara yang memberi motivasi dalam hidup kita dan sebagainya, itu yang kita anggap sebagai hikmah. Hikmah itu, sebahagian daripada ulama tafsir menyebut makna hikmah itu adalah hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tinggal tadabbur Al-Quran, dia tinggal hubungan dia dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Kerana tadabbur, dia melahirkan insan yang menjadikan kehidupannya itu terpandang ataupun kehidupannya itu berada di bawah naungan Allah Azza wa Jalla, kerana dia berada di bawah pantauan Allah dan pantauan kitabullah, iaitulah Al-Quranul Karim. Apa makna mahjura? Al-Quran berbicara tentang Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 30, Rasul mengadu kepada Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka telah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang ditinggalkan, kitab yang dibiarkan, kitab yang berabuk, kitab yang mereka tinggal. Apa makna tinggalnya? Dalam tafsir Al-Muyassar dia sebut, yang dimaksudkan dengan sebagai kitab yang ditinggalkan itu ialah tarku tadabburih, meninggalkan tadabburnya. Satu. Yang kedua, meninggalkan beramal dengannya, yakni beramal dengan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiganya, meninggalkan menyampaikan Al-Quranul Karim. Kerana kita, tuan-tuan, tugas kita sebagai pembaca Al-Quran, sebagai ahlul Quran, kita disuruh untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tentu setelah itu kita ambil sebagai tugas kepada setiap para pembaca Al-Quran. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa la takul lil khainina khasima. Wahai orang-orang yang wahai rasul, balligh, sampaikan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, dan janganlah sesekali kamu menjadi pendinding, pembantu kepada orang-orang yang khianat. Jadi apa makna mahjura, meninggalkan Al-Quran? Dalam tafsir Muyassar dia sebut tinggal tadabbur, dua, tinggal beramal dengan Al-Quran, dan tiga, disebut sebagai tinggal untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, para orang-orang yang mendahului kita, terutamanya di kalangan generasi sahabat, tuan-tuan tengok bagaimana akhirnya mereka menjadi orang yang hebat. Antara puncanya ialah kerana mereka menjadi kelompok Al-Quranul Karim. Makna mereka teliti Al-Quran, dan Al-Quran itu hayyun, Al-Quran itu hidup dalam diri mereka. Imam Malik sebut, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang terakhir di kalangan umat ini, umat yang terkemudian, yakni kita dan orang yang sebelum kita, umat yang terkemudian, mereka tidak akan menjadi umat yang terbaik melainkan dengan mereka mengambil cara orang yang terdahulu daripada mereka, menjadikan Al-Quranul Karim itu sebagai pedoman hidup mereka. Hadirin mukminin, kita ambil tiga. Al-Quran berbicara tentang Al-Quranul Karim, 185 suratul Baqarah, yang kedua suratul Kahfi, dan yang ketiga ayat yang ke-30 dalam surah Al-Furqan. Hadirin mukminin rahimakumullah. Yang kedua, saya nak bawa tuan-tuan untuk melihat berkaitan dengan halus salaf dengan Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Macam mana kedudukan as-salafun as-salih dengan Al-Quranul Karim? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati, paling tidak ada tiga benda yang mereka berinteraksi dengan Al-Quran
mereka bermuamalah, mereka berinteraksi dengan Al-Quran khususnya dalam bulan Ramadan. Yang pertama, al-iksar fil qiraah. Para salafun salih, generasi salaf ni, mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut tilawah. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Dalam riwayat disebut ada yang khatam setiap 7 hari dalam bulan Ramadan. Ada yang khatam 3 hari sekali. Ada yang 2 malam sekali khatam. Antara yang 2 malam sekali khatam ini adalah disebut berkaitan dengan Allah. Dan ada, saya terlupa namanya, ada yang khatam pada setiap malam dalam 10 malam yang terakhir, Ashrul Awakhir, 10 malam yang terakhir itu, dalam malam-malam i'tikaf mereka khatam dalam masa 1 hari sekali khatam. Khitmah wahidah dalam masa satu hari. Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia memberi komentar kepada perkara ini berdasarkan kepada sepotong hadis permintaan daripada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia khatam maknanya dia khatam dalam masa 1 hari sekali khatam. Dia kata yang terbaik untuk saya khatam Al-Quran ini berapa hari sekali? Nabi sebut ala 30 hari sekali khatam. Dia kata saya mampu lebih daripada tu. Nabi kata ala 20 hari sekali khatam. Dia kata mampu lagi. Nabi kata 10. Lepas tu dia kata mampu lagi. Nabi kata 7 hari sekali khatam. Dia kata saya mampu lagi. Nabi kata 3 dan jangan kamu lebih. Jangan kamu tambah dah. 3 ya. Maka Ibn Rajab Al-Hambali dia memberi komentar tentang perkara ini. Dia kata memang ada di kalangan salafun salih, di kalangan orang-orang yang salafus salih, yang mereka itu mengkhatamkan Al-Quranul Karim lebih sedikit daripada 3 hari, makna 2 hari ataupun sehari sekali khatam dan sebagainya. Apakah itu diboleh ataupun tidak? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, fa amma fil awqadil mufaddalah ka syahri Ramadan khususan layali alladhi yutlab fiha lailatul qadar aw fil amakinil mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha fayastahibbu al-ikthar fiha min tilawatil Quran igtinam liz-zamani wal makan wa hadha qawlu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima min al-a'immah wa alayhi yadullu amal ila akhir. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dia kata adapun mengkhatamkan Al-Quranul Karim bawah daripada 3 hari itu dibolehkan terutamanya pada waktu-waktu yang diberikan keutamaan seperti bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam yang dicari padanya Lailatul Qadar, 10 malam yang terakhir, ataupun di tempat yang diberikan kemuliaan seperti Makkah Al-Mukarramah bagi orang yang masuk ke Makkah dan dia bukan ahli Makkah. Maka pada waktu itu disunatkan untuk memperbanyakkan padanya tilawatul Quran untuk mendapat keberkatan zaman, keberkatan masa dan juga keberkatan tempat. Dan inilah pandangan Imam Ahmad, Ishaq dan selainnya daripada a'immah. Itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, generasi salafun salih mereka khatam Al-Quran dalam bentuk mana? Dalam bentuk iktsar fil qiraah. Mereka banyak membaca Al-Quranul Karim. Banyak tilawah. Yang kedua tuan-tuan, mereka banyak mencari ibrah, mentadabbur. Sampai diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallahu taala, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qira'atil Quran. Itu disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Ibn Rajab juga. Apabila masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak, maka mereka tinggal semua ibadah yang lain. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah pengajian, mengajar yang lain mereka tinggal. Dan pada waktu itu mereka banyak membaca Al-Quranul Karim, dan diriwayat kalaupun mereka mengajar, maka pada waktu itu yang mereka mengajar adalah Al-Quranul Karim. Makna dia banyak tilawah dan banyak tadabbur dengan Al-Quranul Karim. Diriwayatkan berkaitan dengan, dan yang ketiganya, apa perkara yang mereka buat? Mereka menjadikan Al-Quranul Karim itu sebagai sahabat setia dalam bulan Ramadan. Sampai kalau kita tengok, setiap mereka itu ada target-target yang tertentu. Sebagai contoh, Ibnu Abdul Hakam menyebut, kana malikun iza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadith wa mujalasati ahli al-ilmi wa aqbala ala tilawatil Qur'ani min al-mushaf wa tadarusi. Dia kata adalah Malik radhiyallahu, Imam Malik
apabila masuk bulan Ramadan al-Mubarak, maka dia tinggal baca hadis. Maksudnya dia tak buat dah halaqah hadis dan dia tinggal untuk duduk bersama dengan ahli ilmi, tapi pada waktu itu dia banyak membaca Al-Quranul Karim daripada mushaf, baca secara berdepan, dan dalam masa yang sama dia juga mengadakan proses tadarus Al-Quranul Karim. Mentadarus Al-Quranul Karim. Al-iksaru fil tilawah, banyak mentilawah Al-Quranul Karim, mencari hasil-hasil tadabbur daripada bulan Ramadan, dan yang sudah tentu ini juga yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tadarus dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Tadarus tuan-tuan dengan makna apa? Dengan makna dia ada target yang tertentu. Dia bukan sekadar untuk kita dengar orang tu baca, orang tu dengar kita baca, tetapi lebih daripada itu adalah untuk memahami tuntutan Al-Quranul Karim itu sendiri. Aisyah radhiyallahu anhu kanat taqra'u fil mushafi awal an-nahar fi syahr Ramadan fa iza tali'at asy-syamsu namat. Aisyah radhiyallahu anha dia menjadikan siang Ramadan sebagai masa untuk dia membaca Al-Quranul Karim. Apabila matahari terbenam, yakni pada malamnya, Aisyah radhiyallahu anha dia pada waktu itu dia akan dia akan berehat pada waktu malamnya. Hadirin mukminin rahimakumullah. Kalau kita nak buat kesimpulannya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Halus Salaf, ada sebuah buku Halus Salaf ma'al Quran, kedudukan ataupun keadaan para salafun salih bersama dengan Al-Quranul Karim, khususnya dalam Ramadan, mereka memperbanyakkan tiga benda ini. Banyak tilawah, mereka memperbanyakkan mencari hasil tadabbur, dan mereka memperbanyakkan untuk apa kita panggil sebagai tadarus. Target mereka adalah untuk tadarus. Ini fama balu haluna bil Quran. Apa pula kedudukan kita dengan Al-Quranul Karim. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga dalam masa 5-6 minit ni tuan-tuan, yang terakhir, saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat Al-Quranul Karim itu dirangkumkan dengan perkataan-perkataan yang indah oleh para sahabat yang mentadabbur Al-Quran. Ini buah samarah ataupun buah hasil daripada mereka mentadabbur Al-Quranul Karim. Melalui pembacaan mereka tadabbur, dan hasilnya sebagaimana yang kita nak tengok ni tuan-tuan. Tuan-tuan, sepatutnya ayat dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesekali tidak akan mengazabkan mereka sedangkan kamu masih ada bersama dengan mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, Allah tidak akan mengazabkan mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah sahabi. Dia kata apa? Dia kata dalam ayat ini menunjukkan kepada kita ada dua keamanan daripada azab Allah. Yang menyebabkan kita aman daripada azab Allah ada dua. Yang pertama, Ar-Rasul berada di kalangan kita, dan Rasul telah meninggal, Rasul telah wafat. Maka tinggallah satu lagi keamanan, Allah Ta'ala tidak akan mengazab mana-mana orang selagi mana mereka masih mampu untuk beristighfar. Astaghfirullahalazim. Selagi mana mereka masih mampu untuk beristighfar, Allah Ta'ala tidak akan mengazab mana-mana orang. Tuan-tuan, istighfar memang perkataan yang mudah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim memang perkataan yang mudah. Tapi orang nak berasa beristighfar ini tuan-tuan, hasil daripada dia beriman bahawasanya perkara yang dia buat tu adalah perkara yang salah, lalu dia masih ada rasa untuk kembali kepada Allah. Allah Ta'ala bagi jaminan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun. Ibnu Abbas kata ada dua keamanan daripada azab Allah. Satu Ar-Rasul, dan Ar-Rasul telah wafat. Maka datang yang kedua adalah istighfar. Dan istighfar akan terus ada sehingga selama mana bumi ini ada. Cuma sama ada kita buat ataupun kita tak buat. Istighfar dalam surah Nuh Allah Ta'ala sebut, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Tak cukup dengan kalau kamu istighfar dia terima taubat, yursilis samaa alaikum bidrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu anak yang banyak. Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu rezeki yang banyak. Satu orang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai imam, kami duduk dalam keadaan
kemarau. Macam mana kami nak selesai? Imam Abu Al-Hasan Al-Basri kata, istighfarlah kepada Allah. Ada orang lain kata, kami ni dah kahwin lama tapi tak dapat anak. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, dia kata istighfarlah kepada Allah. Istighfar, tuan-tuan, dia bukan sekadar ungkapan itu, tetapi satu pengakuan tentang kehinaan diri kita dan kesilapan kita di hadapan kebesaran Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan hadirin mukminin, dalam Al-Quranul Karim yang kedua, dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut perkataan thaqila. Thaqila dua-dua disebut dalam Al-Muzammil dan satu lagi dalam Al-Qiyamah. Perkataan thaqila maksud dia berat. Dua kali saja Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Dan perkataan thaqila itu satu dirujuk kepada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala kata dalam Muzammil ke Mudassir, salah satu daripada itu, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepada kamu wahai Muhammad, kami akan turunkan kepada kamu wahai Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang berat. Satu lagi dalam Al-Qiyamah Allah Ta'ala berfirman, inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka itu amat suka kepada nikmat yang segera di dunia ini, dan mereka melupakan di belakang mereka ada satu hari yang disebut sebagai yauman thaqila, satu hari yang cukup berat. Perkataan thaqila itu merujuk kepada berat, dan kedua-dua berat ini Allah Ta'ala sebut dua kali saja dalam Al-Quranul Karim, dan inilah perkara yang paling berat. Satu, Al-Quranul Karim. Al-Quran ini kenapa dia berat? Kerana dia, Ibnu Abbas kata, kerana dia mempunyai kandungan tentang manusia untuk dilaksanakan di kalangan manusia. Dia berbicara tentang manusia dan alam ini keseluruhannya untuk dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Thaqila, itu satu perkataan yang mempunyai nilai yang cukup berat. Satu lagi, kenapa Al-Quranul Karim menyebut hari kiamat itu sebagai hari yang berat? Kerana pada hari itu dia ada tiga benda. Syada'id al-mihan. Satu as-syada'id, dan yang kedua al-mihan, dan yang ketiganya dia ada apa? Dia ada apa yang disebut sebagai hisab. Dia ada azab-azab dan syada'id, perkara-perkara yang teruk, macam kepanasan, duduk dalam keadaan berbogel, duduk di tengah-tengah mahsyar, itu semua akan dilalui. Dan itu perkataannya, itu adalah hari yang thaqila, hari yang cukup berat. Mau tak mau kita akan terpaksa melalui hari tersebut. Lalu Ibnu Abbas sebut, untuk memastikan hari thaqila itu dapat kita hadapi dengan ringan, hari yang berat itu kita dapat hadapi dengan ringan, maka pastikan ketika di dunia kita berpegang dengan perkataan yang thaqil, perkataan yang berbobot berat itu, iaitulah Al-Quranul Karim. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, yang ketiga, Nabi SAW baca ayat ni, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu akan diceritakan tentang akhbaraha, tentang pengkhabarannya. Surah Az-Zalzalah, idza dzul. Lalu Nabi SAW bertanya, atadruna ma akhbaruha? Kamu tahu tak tentang apa dia akhbarnya? Apa dia pemberitahuannya itu? Mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala dhahriha an taqul amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza fa hadhihi akhbaruha. Nabi SAW menyebut, sesungguhnya yang dikatakan khabar yang besar yang akan diceritakan pada hari itu adalah Allah Ta'ala, pada hari itu adalah semua manusia, sama ada hamba lelaki ataupun hamba perempuan, semuanya akan diceritakan oleh muka bumi ini apa yang dilakukan di atas badannya, di atas ni. Lepas kita, itu sebab idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, pada hari itu semua bumi akan keluarkan apa yang ada dalamnya. Wa qalal insanu ma laha, manusia bertanya apa semua ni? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi ini akan menceritakan tentang pengkhabarannya. Apa dia pengkhabaran yang dia akan cerita? Dia akan menjadi saksi
tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba, sama ada lelaki ataupun perempuan, apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza, akan diberitahu dia ni buat benda ni, mana dia buat perkara ni, dia buat perkara ni, semua secara detail. Pada hari demikian, pada hari demikian, pada hari ini dia buat perkara ni, dia buat perkara ni, semuanya akan diceritakan pada hari tersebut. Wa dzalika akhbaruha, itulah yang disebutkan sebagai akhbaruha, wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Dia kata itulah dia akhbar yang akan disebut ataupun pemberitahuan yang akan disebut oleh muka bumi ini pada hari kiamat kelak. Baginda baca sepotong ayat dan baginda cerita tentang apa dia pengkhabaran yang terbesar tersebut. Yang terakhirnya tuan-tuan, ayat yang ke-21 suratul Hasyr. Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quranul Karim dan Allah Ta'ala cerita tentang kita. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, di atas bukit, la ra'aitahu, kamu akan tengok bukit itu akan khasyi'an mutasaddian, takut, dan dia menyebabkan dia pecah. Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi turun kepada manusia. Bila turun kepada manusia, Allah Taala kata innahu kana zaluman jahula. Manusia ini zalim kepada diri sendiri dan manusia ini jahil. Manusia ini boleh terima Allah Ta'ala nak turun kepada bumi dan sebagainya. Akhirnya dia kata dia terima. Wa hamalahal insan, lalu diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala kata kalau turun kepada bukit Pukang, kepada bukit Bukau, kepada gunung Ganang, kamu akan tengok dia akan berkecai hancur kerana takut kepada Allah, kerana saqila, kerana beratnya Al-Quranul Karim. Wa tilkal amsal, demikianlah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, untuk mereka itu berfikir. Ayat-ayat yang seumpama ini kita akan jumpa dalam Al-Quranul Karim. Dan kerana itulah tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran dengan penuh tadabbur dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dia akan meningkatkan keimanan kita. Nabi SAW pernah panggil Abu Musa Al-Ash'ari. Dia panggil Abu Musa Al-Ash'ari, dia kata baca kepada aku Al-Quran, tolong bacakan kepada saya Al-Quranul Karim. Abu Musa kata kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil, macam mana saya nak baca Al-Quran kepada Tuhan sedangkan Quran ni turun kepada Tuhan, macam mana saya nak baca? Nabi SAW suruh baca tu dengan tujuan apa? Untuk dia dengar dan seterusnya dia tadabbur ayat suci Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita menyambut Al-Quran, menyambut Ramadan Al-Mubarak tidak hanya sebagai dia adalah bulan puasa. Memang dia bulan puasa, diwajibkan untuk kita berpuasa, tetapi marilah sama-sama kita gabungkan dengan keberkatan dalam bulan Ramadan itu, iaitulah keberkatan Al-Quranul Karim, dengan kita tilawah, dengan kita tadabbur, dan dengan kita tadarus. Dengan tiga ta ini, tilawah kita baca, dengan kita tadabbur, kita perhati ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan dengan kita tadarus. Kana sallallahu alaihi wasallam yudarisuhul Jibril, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertadarus dengan Jibril dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita tadarus, kita tilawah, kita tadabbur, dan dalam masa yang sama kita tadarus Al-Quranul Karim. Haluna ma'al Quran, mudah-mudahan kedudukan kita, hubungan kita dengan Al-Quran itu seutuh hubungan para salafun salih dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk kepada manusia. Dia berbicara tentang kita, Al-Quran berbicara tentang kita. Wa bayyinatin minal huda, ada penjelasan daripada Al-Quranul Karim. Dan furqan, kitab Al-Quran adalah kitab yang membezakan di antara kebenaran dan kesesatan. Nabi kata siapa masuk dalam bulan Ramadan lalu dia diharamkan daripada kebaikan Ramadan, faqad hurim, maka dia akan diharamkan daripada kebaikan-kebaikannya. Sebahagian daripada kebaikan Ramadan itu adalah Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita dalam 5 hari yang berbaki untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak, dan sudah tentu kita menyambutnya juga dengan
Salah satu daripada keistimewaan dan keberkatan Ramadan itu adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan Ahlul Quran, yang mana Ahlul Quran itu disebut sebagai Ahlullahi wa Khassatuh, sebagai orang-orang yang hampir dan dekat dengan Allah Qadi Rabbul Jalil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.